Tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, tidaklah aku menguji kamu melainkan aku dah mengukur setiap kemampuan daripada kamu. Maksud di sini tuan-puan, mafhum ayat ini menjelaskan kepada kita bahawasanya setiap ujian yang datang daripada kita, setiap ujian yang datang kepada kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya telah diukur terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di sini setiap ujian yang datang pada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Setiap yang datang pada kita, ujian yang datang pada kita, itulah yang Allah dah ukur kemampuan kepada kita. Ya, adakah kita ikhlas? Adakah kita ikhlas menjalani ujian yang Allah berikan kepada kita pada hari ini? Adakah kita ikhlas? Ya, adakah kita ikhlas menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini? Adakah kita ikhlas beribadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini? Adakah kita ikhlas pergi kerja pada pagi yang mulia ini? Adakah kita ikhlas menjadi seorang suami pada pagi yang mulia ini? Adakah kita ikhlas menjadi seorang isteri? Adakah kita ikhlas menjadi seorang anak? Adakah kita ikhlas menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Dan adakah kita ikhlas beribadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita ikhlas dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan? Adakah kita ikhlas? Kadang-kadang senang kita sebut ikhlas, tapi kadang-kadang hati kita tidak seiring dengan apa yang kita sebutkan. Itulah ikhlas. Ikhlas yang wajib, yang perlu ada dalam diri kita. Dalam apa sahaja yang kita lakukan, wajib adanya ikhlas dalam hati lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita, menegaskan kepada kita satu hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan kita bergantung kepada niat kita. Wa innamal likulli amrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuluhu fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw amra'atan yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini, semua perbuatan kita bergantung kepada niat kita. Ya, dan setiap orang hanya memperoleh apa yang telah diniatkan. Barang siapa yang berhijrah, barang siapa yang berhijrah kerana niatnya tertuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun kerana Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah niatnya untuk memperoleh perkara di dunia, untuk mendapatkan wanita yang hendak dihendaki, maka hijrahnya juga kepada apa yang diniatkan. Maksud kat sini, jemaah sekalian, tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menerangkan kepada kita, Nabi menerangkan kepada kita bahawasanya setiap amalan yang kita lakukan bergantung kepada niat kita. Bergantung kepada niat kita. Adakah kita ikhlas? Adakah kita redha Allah jadikan kita pada pagi yang mulia ini? Adakah kita ikhlas dengan ujian Allah pada pagi yang mulia ini? Ada orang diuji pada pagi yang mulia ini kehilangan anak. Ada orang diuji pada pagi yang mulia ini, ada yang aksiden. Mungkin ada orang diuji pada pagi yang mulia ini, jalan jam, jalan sangat-sangat sesak nak pergi kerja. Mungkin ada orang diuji pada pagi yang mulia ini, dengan berbagai ujian. Adakah kita ikhlas menghadapi satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita ikhlas? Tepuk dada kita, tanya iman kita. Kita tepuk dada kita, kita tanya iman kita. Adakah aku ni ikhlas? Allah uji aku. Adakah aku ni ikhlas? Segala yang berlaku dalam hidup aku, adakah aku ikhlas? Adakah aku ikhlas? Kita tepuk dada kita, kita tanya iman kita. Berbalik kepada hadis tadi, Nabi menegaskan kepada kita bahawasanya setiap apa yang kita lakukan diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan mendapat pahala yang berganda. Sebagai contoh, tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi yang mulia ini kita nak pergi kerja. Kita dah siap nak pergi kerja, kan? Kita niat dalam hati kita, aku pergi kerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka kat situ Allah dah gandakan pahala kepada kita. Baru kita niat tu, belum lagi kita sampai tempat kerja, belum lagi kita melakukan kerja dan sebagainya. Kita niat lillahi ta'ala, kita dah dapat pahala yang berganda. Kemudian
Ya, kemudian pada pagi yang mulia ini ramai di antara kita yang mungkin sedang menyiapkan juadah sarapan untuk keluarga. Niatkan dalam hati, aku siapkan sarapan pada pagi yang mulia ini kerana Allah Ta'ala. Ya, aku nak bagi anak bini aku makan, aku nak bagi suami aku makan, ya. Mungkin ada yang nak bawa bekal untuk pergi kerja. Aku bawa bekal ni kerana Allah Ta'ala. Apa yang kita lakukan semua pada pagi yang mulia ini, apa yang kita lakukan daripada bangun tidur sehingga kita nak tidur, niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa tuan-puan? Setiap apa yang kita lakukan, Allah nampak. Setiap apa yang kita lakukan, Allah nilai. Jika sesuatu yang kita buat itu benar-benar kerana Allah, bukan untuk pandangan manusia, maka adanya pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya teringat satu kisah di mana Nabi naik ke langit. Saya ingat satu kisah di mana Nabi naik ke langit dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, ya, Nabi naik ke langit, naik. Ya, yang saya nak petik dekat sini ada beberapa kisah tentang Isra' dan Mi'raj, di mana bila Nabi naik ke langit, Nabi nampak sekumpulan orang yang memecahkan kepala mereka sendiri. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, kenapa mereka memecahkan kepala mereka sendiri?" Ya, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, mereka ini adalah golongan orang yang susah sangat nak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala." Susah nak sujud bermakna dia ni susah nak solat. Belum kata meninggalkan solat, tapi dia susah nak solat. Ataupun kita sebut sebagai, kalau solat tu ibarat macam kita mengambil ringan. Ini adalah golongan orang yang susah nak sujud, orang yang susah sangat nak solat. Kadang-kadang bila nak solat tu dia solat akhir waktu. Kadang-kadang bila nak solat tu dia orang kata apa, dia tengok keadaan. Kalau rasa dia tak sibuk, dia solat. Dia solat awal. Tapi kalau rasa dia sibuk, dia solat akhir-akhir. Tapi sedangkan Nabi kata, solatlah di awal waktu. Ya, solatlah di awal waktu, di mana balasan bagi mereka yang susah nak sujud ataupun susah nak solat adalah mereka yang memecahkan kepala mereka sendiri. Bila dah elok balik kepala mereka, bila dah pulih, dipecahkan lagi. Elok balik, dipecahkan lagi. Ya, pecah tu bukan kita nampak atas dunia kita hantukkan kepala, pecah macam ada kadar je, tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW di sini, bila kita pecahkan kepala di akhirat nanti, bila pecahnya kepala kita, maka tempurung kepala kita juga pecah. Jadi otak kita juga berderai. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan puan yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bila Nabi naik lagi ke langit, Nabi naik lagi ke langit, Nabi nampak sekumpulan manusia di mana mereka ini mencakar muka mereka sendiri. Mereka mencakar muka mereka sendiri, mereka mencakar dada mereka sendiri. Ya, tapi bukan dengan jari yang kita ada sekarang ni, bukan. Ya, di dalam neraka nanti, ya, di akhirat nanti, ya, mereka yang ada di dalam neraka dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kuku mereka ini diperbuat daripada tembaga. Bayangkan, tembaga tu kan besi kan. Okey, Nabi kata mereka mencakar muka mereka, dada mereka, ya, menggunakan jari tembaga mereka sendiri. Dalam neraka nanti, di antara kita yang di dalam neraka, Allah jadikan kuku mereka ni daripada tembaga daripada besi yang sangat panas. Yang ini mereka cakar muka dan dada mereka sendiri. Lalu bila cakar, ya, cakar tu bukan cakar-cakar ayam, cakar-cakar kucing, bukan. Dan Nabi kata cakar tu ibarat bila cakar muka mereka, makanya hancur muka dan dada mereka. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, mengapa mereka mencakar muka dan dada mereka?" Lalu jawab malaikat Jibril alaihissalam, malaikat jawab apa? Ya, malaikat jawab apa tuan-puan yang mati oleh Allah? Malaikat jawab, mereka ini adalah mereka yang suka mengumpat, mereka yang suka mengata orang lain, mereka yang suka menjatuhkan maruah orang lain. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-puan yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kadang-kadang kita tengok peristiwa ni, kadang-kadang kita nampak, ya, benda-benda yang macam ni banyak berlaku dekat di mana? Banyak berlaku di tempat kerja, lagi-lagi kaum wanita. Ya, kadang-kadang benda tu berlaku depan mata kita sendiri. Tapi kadang-kadang kita tak mencegah benda tu. Ya, di mana? Ya,
Kadang-kadang kita tengok zaman sekarang ni banyak sangat orang kata kalau kita nampak sendiri, kadang-kadang ada juga yang buat live dengan mengumpat, TikTok dia mengumpat, mengata, menjatuhkan maruah orang lain. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Ada sehingga kan buat live. Kemudian ada juga dekat tempat kerja yang bila di mana sampai tempat kerja, itulah dia punya yang pertama sekali tu, ya, dia punya orang kata apa, kerja dia yang pertama sekali, sampai je tempat kerja, first sekali dah mengumpat, pertama sekali dah mengata orang, pertama sekali baru sampai ke tempat kerja, baru duduk atas kerusi dah jatuhkan maruah orang lain. Kau nak tahu tadi aku jalan tadi, aku nampak sekian-sekian. Dah mula dah. Kadang-kadang kita tengok benda tu benda biasa, tapi sebenarnya tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di akhirat nanti mereka yang suka menjatuhkan maruah orang lain, sama ada di hadapan mereka sendiri, sama ada menjatuhkan maruah orang lain secara berdepan, ataupun dia menjatuhkan maruah orang lain secara di belakang. Sebagai contoh, dia mengumpat, dia mengata orang, dia bercakap buruk tentang orang lain. Inilah balasannya. Yang saya nak tegaskan, inilah balasannya bagi mereka yang suka mengumpat, mencela orang lain, menghina orang lain. Inilah balasannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita pandang remeh bila kita membawang. Bila kita membawang, jangan kita pandang remeh. Sekadar balasan tu tak ada apa-apa pun sangat. No, tidak. Ini saya sebutkan ni baru orang kata kita tak dapat bayangkan bagaimana di akhirat nanti. Ini sekadar kalau kita dapat bayangkan pun, Masya Allah takutnya. Tapi di akhirat nanti lagi dahsyat balasannya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama tadi saya sebutkan tentang susah nak solat, susah orang nak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi balasan dia adalah memecahkan kepala mereka sendiri. Mecahkan kepala tu sehingga kepala mereka ni hancur, otak mereka berderai dan sebagainya. Ini adalah orang yang susah nak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya sebutkan tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa? Sebab ada yang saya tengok, kadang-kadang kita pergi dekat R&R, dekat tempat kerja kita sendiri, ada ramai di antara kita yang kita nampak bila solat bukan kerana Allah. Kadang-kadang ada yang sengaja solat untuk mendapatkan perhatian daripada manusia. Kita nampak benda tu yang kita nampak. Jadinya kat sini kata apa, betulkan niat kita. Kadang-kadang ada di antara kita yang kata apa, nak solat tapi menunjuk-nunjuk dalam solat dia, nak beribadah menunjuk-nunjuk dalam ibadah dia. Kalau boleh apa yang kita lakukan, kita nak mengaji sekalipun, kita nak sedekah sekalipun, jangan sampai kita buat satu ibadah bukan kerana Allah. Maksudnya jangan sampai kita buat satu ibadah tu kerana manusia. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala kata, bila kita buat satu ibadah itu kerana manusia, tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kat sini, Allah tak pandang pun ibadah kita. Allah tak pandang pun. Sebagai contoh, kadang-kadang ada di antara kita yang bila tempat kerja, alhamdulillah dia mengaji, tapi di sebalik itu dia kadang-kadang nampak depan mata kita sendiri kan, dia menunjuk, dia buka live dan sebagainya. Hari ni kita nak mengaji, kita nak sekian-sekian bukan. Kalau niat kita ikhlas kerana Allah, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang ada di antara kita yang buat sesuatu tu bukan kerana Allah. Dia nak mengharapkan pandangan manusia, dia hanya mengharapkan pujian daripada manusia semata-mata. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita bukan tergolong dalam golongan orang-orang yang sebegitu. Okey. Sebab itu tuan-puan yang mati oleh Allah, balik pada hadis tadi, innamal a'mal binniyat, setiap amalan kita, setiap apa yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, niat kerana Allah SWT. Bila kita niat kerana manusia, maka kita akan dapat pujian manusia semata-mata. Kita tidak akan mendapat pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat pujian daripada Allah, Allah tak pandang, kemudian tidak ada pahala di sisi Allah, maka tempatnya di dalam neraka Jahannam. Allahu Akbar. Okey. Kemudian sebab itu tuan-puan yang mati oleh Allah, bersihkan hati kita dari segala matlamat selain untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersihkan hati kita, bersihkan niat kita, betulkan niat kita. Aku pergi kerja ni kerana apa? Kerana Allah Taala ke bukan? Aku pergi kerja ni kerana terpaksa ke apa? Aku buat kerja ni kerana apa? Aku nak beribadah kerana apa? Apa yang kita lakukan, niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita ni tak perasan apa yang kita buat ni, kadang-kadang terpesong dengan niat kita. Nak buat baik, tapi di sebalik tu ada niat yang lain.
Sebab itulah saya katakan betulkan kembali niat kita. Ya, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW telah bersabda. Ini adalah satu hadis Nabi. Nabi kata apa? Ya, okey. Nabi kata apa di sini? Nabi kata yang sangat saya khawatir atas kamu ialah syirik yang kecil. Akhwafu ma akhafu alaikum syirik as-saghir. Qalu ya Rasulullah wa ma syirik as-saghir? Qala riya. Okey, Nabi kata apa? Yang sangat saya khawatirkan ke atas kamu adalah syirik yang kecil. Ya, lalu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, ya wahai Rasulullah, apakah syirik yang kecil itu?" Lalu jawab Nabi, syirik yang kecil itu adalah riya. Sebab itu saya katakan tadi tuan-puan, apa yang kita lakukan, apa yang kita nak buat dalam hidup kita nak buat dalam seharian kita, betulkan niat kita. Kadang-kadang kita teriak, kadang-kadang kita tak ikhlas dalam ibadah kita, kadang-kadang kita tak ikhlas dalam pekerjaan kita. Betulkan kembali niat kita. Okay, kemudian Nabi teruskan lagi. Nabi kata, syirik kecil itu adalah riak. Pada hari pembalasan kelak, Allah berkata kepada mereka, pergilah kamu kepada orang-orang yang dahulunya kamu beramal kerana mereka di dunia. Lihatlah sama ada di sana kalau kamu mendapat kebaikan daripada mereka. Allahu Akbar. Maksud di sini tuan-puan yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Nabi kata syirik yang kecil itu adalah riak. Kemudian Nabi kata, pergilah kamu kepada orang-orang yang dahulunya kamu beramal kepada mereka. Yang ini saya katakan tadi, di mana bila kita lakukan satu ibadah, kita bukan niat kerana Allah, kita niat kepada manusia, kita niat kerana manusia, untuk mendapatkan pujian manusia, untuk mendapatkan perhatian daripada manusia, maka di akhirat nanti Nabi kata, pergilah kamu kepada mereka yang dahulunya kamu beramal kerana mereka, dan lihatlah sama ada kalau mereka kurniakan kebaikan kepada kamu ataupun tidak. Itu yang Nabi nak tegaskan kepada kita. Sebab itu kita balik pada hadis yang pertama tadi, innamal a'malu binniyat. Setiap apa yang kita lakukan itu kerana niat kita. Bila kita niat kerana Allah, maka Allah akan melihat setiap perbuatan dan ibadah kita, maka kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Riak dimaksudkan oleh Nabi adalah riak ialah beramal untuk dilihat orang ataupun dipuji oleh manusia lain. Itu dimaksudkan dengan riak. Kita beramal ataupun kita melakukan satu ibadah untuk dilihat oleh manusia lain dan mendapatkan pujian daripada manusia lain. Itu dimaksudkan oleh riak, dimaksudkan oleh Nabi tadi. Dikatakan kepada mereka yang demikian itu kerana amal perbuatan mereka di dunia secara tipuan, secara lakonan semata-mata, maka dibalas pula secara demikian. Maksudnya kat sini Nabi kata, kalau mereka ini orang yang beramal bukan kerana Allah, mereka ini beramal secara tipu-tipu, maka ada balasan untuk mereka. Kalau kita buat satu amalan itu bukan kerana manusia, bukan kerana Allah, kerana manusia, maka ada balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 142. Ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Allah kata apa tuan-puan yang mati oleh Allah? Allah kata Allah membalas cara tipuan mereka, cara tipuan mereka itu dengan membatalkan semua amal perbuatan mereka. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Allah membalas cara tipuan mereka tadi, dan membatalkan semua amal perbuatan mereka. Ibarat contoh, kita lakukan suatu ibadah kerana manusia, kita dapat pujian manusia, kita dapat perhatian daripada manusia, tapi Allah membalas kita punya perbuatan kita tadi dengan cara apa? Allah batalkan segala ibadah kita tadi, kemudian Allah campakkan kita ke dalam api neraka Jahannam. Itulah balasan bagi mereka yang beribadah bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat apa-apa pun. Rugi bila kita ni sedekah macam-macam. Sedekah ni berjuta-juta, kan? Tapi bukan niat kerana Allah. Kita post sana sini nak bagi tahu orang yang kita tolong orang dan sebagainya, kan? Bukan niat kerana Allah, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan kalau kita sendiri niat kerana Allah, ya Allah, aku niat ni kerana Allah Ta'ala, aku nak bagi contoh kepada orang lain supaya buat macam aku buat. Yang kalau aku sedekah ni, kita tunjuk, ya Allah, aku niat kerana Allah, mudah-mudahan bila aku tunjuk kepada orang lain ni, yang aku sedekah, yang aku tolong orang, yang aku mengaji ni sebagainya, kerana Allah, aku nak orang lain ikut apa yang aku buat. Kalau niat kita macam tu, mudah-mudahan Allah terima
segala ibadah kita. Allah nampak apa yang kita lakukan sebab niat kita tu niat yang baik, bukan niat nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya ya. Sebab itu perbaiki niat kita, setiap hari perbaiki niat kita. Ya, apa yang kita nak lakukan lillahi ta'ala. Okay, kemudian saya teruskan lagi. Kerana kamu dahulu tidak beramal untukku, maka balasan amalanmu itu tidak ada padaku. Sebab apa? Sebab kita tidak ikhlas dalam setiap amalan kita. Tidak ikhlas setiap amalan yang kita kerjakan bukan kerana Allah, maka Allah tidak pandang amalan kita. Allah tidak pandang ibadah yang kita lakukan. Walaupun sebagai contoh kita nak pergi kerja ni, kita nak pergi kerja ni kita tak ikhlas. Ya, malas ni aku nak kerja ni. Dan contoh yang malas ni pagi-pagi mula kita malas nak pergi kerja. Kita pergi kerja ni bukan kerana Allah. Kita pergi kerja ni sebab terpaksa. Orang kata apa? Kita tak ikhlas dengan pekerjaan kita. Kita rasa kita pergi kerja ni rasa terbeban. Kita tak rasa kita pergi kerja ni happy. Kita tak rasa kita pergi kerja ni lillahi ta'ala dan sebagainya kan. Kita tak rasa macam tu. Jadi perbaiki niat kita ya. Walaupun ada masalah macam mana pun dekat tempat kerja kita, tepuk dada kita, tanya iman kita, ya Allah, aku pergi kerja ni kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Nabi ada kongsikan ya, Nabi kongsikan kepada kita di mana bila suatu masalah yang berlaku dalam hidup kita, kalau dalam seharian kita ada diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, ada ujian yang datang pada kita, Nabi kata banyakkan berzikir dengan zikir Fatimah, dengan selawat Fatimah di mana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, di mana Nabi kata barang siapa yang sentiasa mengamalkan zikir Fatimah ataupun selawat Fatimah ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, di mana selawat ini Nabi kata barang siapa yang sentiasa mengamalkan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan permudahkan urusan di hari itu. Allah akan permudahkan urusan di hari itu. Ya, Allah akan selesaikan masalah di hari itu. Mungkin kita hari ini ada masalah yang sangat besar. Mungkin hari ini kita sedang diuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, amalkan zikir ini. Mudah-mudahan bila kita amalkan zikir ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bila kita amalkan zikir ini dengan penuh kekhusyukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita hari ini. Allah selesaikan hutang kita hari ini. Mudah-mudahan kalau ada yang berhutang, Allah selesaikan hutang dia. Mungkin ada orang yang sedang diuji dengan kehilangan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga dia, Allah memudahkan urusan dia. Mungkin ada di antara kita yang dalam perjalanan nak pergi kerja, jalan jam dan sebagainya, rasa sesak, rasa kusut dan sebagainya, amalkan zikir ini. Mudah-mudahan bila kita sentiasa amalkan zikir ini, Allah tenangkan hati kita, ya, Allah mudahkan urusan kita hari itu. Maka segala yang kita nak lakukan hari itu, mudah-mudahan Allah jalankan dengan secara mudahnya. InsyaAllah. Sebab apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ingatlah bahawasanya setiap apa masalah yang kita hadapi satu hari tu, ya, setiap apa yang kita hadapi ada jalan penyelesaiannya. Setiap penyakit yang kita lalui ada ada ubatnya. Maksudnya ada, semua tu ada jalan penyelesaiannya ya. InsyaAllah ya, insyaAllah sentiasa amalkan zikir Fatimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Amalkan setiap hari, kalau boleh setiap pagi kan. Macam kita nak pergi kerja sekarang ni, dalam khusyuk-khusyuk, orang kata apa, dalam kesibukan kita nak pergi bekerja, kemudian ada ibu-ibu yang sedang berusaha untuk siapkan sarapannya. Orang kata bila nak siap sarapan, nak siapkan anak lagi, nak siapkan suami lagi dan sebagainya. So dia sibuk. Sambil-sambil nak siapkan tu, dalam hati baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan di hari itu. Ya, insya-Allah. Nabi dah ajarkan kepada kita, insya-Allah itu yang berkesan. Insya-Allah. Ya, cuba amalkan. Saya dah amalkan, memang sangat-sangat mustajab, memang sangat-sangat berkesan. Ya, insya-Allah saya nak kongsikan kepada semua jemaah sekalian. Okey. Kemudian kita pergi kepada dalil dalam Al-Quran bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima amal kecuali ikhlas yang melulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jika tidak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada pahala, bahkan tempatnya tetap di dalam neraka Jahannam. Allahu Akbar. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, saya baca mafhumnya saja. Okay. Siapa yang menginginkan dunia dengan amalnya, maka kami berikan kepadanya dari kekayaan dunia bagi siapa yang kami kehendaki kebinasaannya.
Maksud kat sini, barang siapa yang menginginkan dunia semata-mata, maka dia akan dapat dunia semata-mata, bukan akhirat. Kemudian saya teruskan lagi. Kemudian kami masukkan ia ke dalam neraka Jahannam sebagai orang yang terhina dan terusir jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang menginginkan akhirat dan berusaha dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas serta disertai dengan iman, maka usaha amalnya itulah yang terpuji, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Cantik sangat dalil ni surah Isra ya, ayat 18. Dan ayat 19, Allah jelaskan kepada kita bahawasanya siapa yang inginkan dunia semata-mata, dia akan dapat dunia semata-mata. Siapa yang inginkan akhirat, maka dunia akan mengiringinya bersama dengan akhirat. Jelas dekat sini, saya ikut ringkaskan dekat sini. Ya, tuan-puan yang mati oleh Allah SWT, bila kita mengejar dunia semata-mata, ya, bila kita buat satu ibadah itu, ya, untuk dunia semata-mata, kita kejar dunia semata-mata, kita akan dapat dunia semata-mata. Tetapi ya, barang siapa yang mengerjakan satu ibadah itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, niat dia untuk mendapat akhirat semata-mata, maka dia akan mendapat akhirat serta dunia juga akan mengiringinya. Allahu Akbar. Sangat-sangat menarik hadis. Maaf ke saya, sangat-sangat menarik dalil ya, surah Al-Isra ayat ke-18 yang Allah jelaskan kepada kita betapa pentingnya ikhlas dalam kehidupan kita, betapa pentingnya niat ya dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Betapa pentingnya ikhlas dan niat dalam kehidupan kita ya. Kemudian saya teruskan lagi ya, dalam surah Al-Isra ayat yang ke-20, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mafhumnya masing-masing dari dua golongan yang kami berikan rezeki, yang kami berikan kenikmatan kepada mereka yang tidak terhalang ya, baik terhadap orang yang mukmin ataupun orang yang kafir ya, ataupun non muslim. Ini mereka yang berbakti maupun seorang yang lacur. Maksud kat sini Allah jelaskan kepada kita bahawasanya Allah bagi rezeki kepada kita ni semuanya sama sahaja. Allah bagi rezeki kepada kita ni semuanya sama ada kita ni orang mukmin, orang muslim, orang kafir ya. Kemudian pelbagai kaum dan sebagainya. Allah bagi rezeki kepada kita ni semuanya sama. Sebab itu bersyukurlah di atas rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Bersyukurlah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kadang-kadang di antara kita ni bila Allah berikan sesuatu nikmat kepada kita, kita lupa nak bersyukur. Kadang-kadang, saya nak syukur macam mana? Perlu ke saya nak sujud syukur selalu? Tak, semestinya dengan cara mengucapkan terima kasih ya Allah ya, ataupun kita mengucapkan Alhamdulillah ya, Alhamdulillah wa syukurillah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku bersyukur di atas segala nikmat yang kurniakan kepadaku pada pagi yang mulia ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat dan rezeki Allah kurniakan kepada kita. Yang kadang-kadang kita tak minta apa dengan Allah untuk hidup pagi ni, tapi Allah hidupkan kita. Betul tak? Kadang-kadang kita tak minta apa dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah aku pagi ni ya Allah, tapi Allah hidupkan kita juga pada pagi ni. Ya Allah, kita tak minta pun dengan Allah satu tu, tapi Allah bagi juga pada kita. Sebab apa? Sebab Allah masih sayangkan kita ya, sebab Allah masih lagi sayangkan kita. Walaupun banyak sangat dosa yang kita lakukan, Allah masih sayangkan lagi pada kita. Dan Allah bagi peluang untuk kita berubah dari sehari demi sehari. Ya, Allah bagi kita peluang untuk kita berubah dan bertaubat kepadanya daripada sehari ke sehari. Allah bagi kita peluang. Sebab itu tuan-tuan mati Allah yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap hari ya, perbanyakkan istighfar ya, perbanyakkan ingat Allah ya, perbanyakkan bersyukur apa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak-banyak ingat Allah ya, banyak-banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah bagi suatu ujian pada kita ya, bila Allah bagi satu ujian kepada kita, sebutkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bila Allah bagi satu nikmat kepada kita, sebutkan alhamdulillah ya. Sebutkan bila Allah uji kita, banyakkan zikir, iaitu dengan zikir Fatimah di mana subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Banyak lagi, insya-Allah banyak lagi saya akan huraikan dalam kuliah kita pada kuliah-kuliah yang akan datang. Masa pun telah mencerumburi kita ni. Okey, kemudian saya teruskan lagi sikit lagi. Dari ayat keterangan yang jelas menunjukkan kepada kita bahawasanya yang beramal kerana Allah maka akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang yang beramal bukan kerana Allah maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hanyalah mendapat penat lelah semata-mata, hanyalah mendapat susah semata-mata. Ya.
Okey. Kemudian kita teruskan lagi. Okey, ada satu pujangga daripada daripada satu kitab ni saya petik. Satu kitab ni, kitab ni tebal Okey. Tanbihul Ghafilin. Okey, satu kata-kata pujangga. Pujangga ni kata apa tuan-puan? Okey. Pujangga ni kata, siapa yang berbuat tuju tanpa tuju, tidak berguna perbuatan dia. Siapa yang takut tanpa hati-hati, maka tidak berguna takutnya itu, seperti mana ia berkata, saya takut siksa Allah, tapi saya tidak berhati-hati dari dosa, maka tidak berguna takutnya itu. Okey, maksud kat sini, dia takut siksa Allah, tapi dia tidak pernah menghalang diri dia daripada melakukan dosa, maka tidak berguna takutnya itu. Kemudian katanya lagi, siapa yang mengharap tanpa amal, seperti mengharap pahala dari sisi Allah tetapi tidak beramal, maka tidak berguna harapannya. Maksud di sini, siapa yang berharap tanpa amal, siapa yang berharapkan sesuatu tapi tanpa usaha, maka tidak berguna harapannya, maka tidak berguna dia punya amalannya. Okay, maksud kat sini, perlunya kita berharap dan perlunya kita beramal. Perlunya kita berharap dan perlunya kita berusaha untuk dapatkan sesuatu. Kemudian katanya lagi, siapa yang niat tanpa pelaksanaan, niat akan berbuat kebaikan tetapi tidak dilaksanakan, maka tidak berguna niatnya. Maksud kat sini, dia niat nak buat baik, tapi tak buat kebaikan pun. Tapi tidak buat kebaikan, maka tidak ada guna niatnya. Maksud kat sini, tidak guna niatnya. Maksudnya dapat pahala niat semata-mata. Tapi kalau dia buat lagi kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang berganda. Sebab dia dah niat baik, maka bila dia buat kebaikan, maka akan mendapat pahala yang berganda. Kemudian katanya lagi, siapa yang berdoa tanpa usaha, seperti berdoa semoga mendapat taufik untuk kebaikan tetapi tidak berusaha untuk kebaikan. Dia berdoa tapi tanpa usaha. Maka berdoa tanpa usaha ni ibarat apa? Ibarat dia ni seperti berdoa untuk mendapat taufik untuk kebaikan tapi tidak berusaha untuk kebaikan. Okey. Kemudian, siapa yang beristighfar tanpa menyesal, maka tidak akan berguna istighfarnya. Okey, barang siapa yang istighfar tapi dia tidak menyesal, bila dia istighfar kepada Allah tapi dia tidak menyesal, maka tidak ada guna istighfarnya. Maksudnya kat sini, dia istighfar tapi hatinya tidak seiring dengan apa yang disebutkan, maka tidak berguna istighfarnya. Kemudian katanya lagi, siapa yang tidak menyesuaikan zahir dan batinnya, seperti zahirnya berbuat kebaikan tetapi hatinya tidak ikhlas. Siapa yang di sini tidak sesuaikan zahir dan dengan batinnya, seperti zahirnya berbuat kebaikan tetapi hatinya tidak ikhlas. Dan kemudian katanya lagi yang terakhir, siapa yang amal tanpa ikhlas, maka tidak akan berguna amal perbuatannya. Ini yang saya nak kongsikan tadi, siapa yang amal tanpa ikhlas, maka tidak akan berguna amal perbuatannya. Maka di sini tuan-puan mati oleh Allah, wajibnya, pentingnya ikhlas dalam kehidupan kita. Apa yang kita nak lakukan pada kehidupan kita seharian, wajibnya ada ikhlas. Sebab itu perbaiki niat kita. Mudah-mudahan setiap yang kita lakukan lillahi ta'ala. Baiklah, yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri, ya. Okey, tadi kita buka majlis dan kita akhiri majlis kita, kuliah kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey, semoga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kita hari ini, dan semoga yang sedang yang sedang menjalani ujian daripada Allah SWT dipermudahkan, ya. Allah mudahkan ujian tersebut, ya. Minta kekuatan kepada Allah SWT. Dan mungkin ada di antara kita yang sedang bersesak-sesak untuk pergi kerja, dan mudah-mudahan Allah SWT permudahkan urusan kita nak pergi kerja dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, ya. InsyaAllah bila kita niat lillahi ta'ala, Allah mudahkan segala urusan kita hari itu, ya, insyaAllah. Okey, selamat bekerja, ya. Selamat bekerja, selamat pagi kepada semua, ya. Okey, yang baik itu datang pada Allah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Terima kasih semuanya yang sentiasa follow, ya, yang sentiasa follow dan ikuti kuliah-kuliah saya setiap minggu. Terima kasih semua, ya. Okey, alhamdulillah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.